A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. Okay, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberi peluang, taufik dan hidayah kepada kita untuk sama-sama kita meneruskan tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Kahfi. Dan alhamdulillah kita dah sampai ayat yang ke-64. Setelah Musa dan Khidir berjalan, setelah Musa dan pemuda pembantunya iaitu Yusha bin Nun berjalan sepanjang pantai sehinggalah mereka kehilangan ikan yang merupakan bekalan sepanjang mereka berjalan, dan akhirnya mereka berdua berpatah balik ke tempat yang di mana ikan mereka hilang. Dan di situlah ya Allah arahkan Musa supaya kamu akan jumpa di situ seorang hamba Allah yang disebut dalam hadis namanya Khidir. Kita berhenti sampai ayat 64. Kita sambung ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawajada, setelah Musa berpatah balik di tempat ikan hilang, fawajada, lalu kedua-duanya mendapati abdan, lalu mereka mendapati abdan, seorang hamba. Abdan, seorang hamba, min ibadina, seorang hamba min ibadina, daripada hamba-hamba kami. Siapa hamba ni? Dalam Al-Quran Allah tak sebut nama. Dalam hadis disebut, dalam hadis sahih riwayat Bukhari, nama dia Khidir. Boleh baca Khidir ataupun Khidrun ataupun Khadar. Khidir, Khidrun ataupun Khadar. Tapi dalam ayat Al-Quran Allah tak sebut nama. Kaedahnya bila Allah tak sebut, tak penting. Tak penting siapa dia. Dan Allah tak beritahu dia adalah seorang Nabi. Yang Allah sebut ialah abdan, seorang hamba. Mana lebih mulia, seorang hamba ataupun seorang Nabi? Seorang hamba. Yang paling penting, darjah paling tinggi manusia di sisi Allah ialah bila dia betul-betul bersifat hamba. Sebab tu Allah sebut perkataan hamba. Allah tak kata fawajada nabiyan, seorang nabi. Nabi itu pangkat. Nabi tak mungkin menjadi nabi melainkan setelah dia betul-betul bersifat hamba. Jadi semakin manusia merendah diri, semakin tunduk kepada perintah Allah dalam semua aspek kehidupan dia, semakin tinggi darjah dia di sisi Allah.
Jadi darjah paling tinggi di sisi Allah ialah pangkat hamba. Allah sebut dalam surah apa ni? Dalam surah Al-Isra. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Surah Al-Isra ayat pertama. Cuba terjemah. Subhana, Maha suci, allazi, yang, asra. Asra ni kata perbuatan. Kalau kata nama, Isra. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kalau dia telah berjalan malam, Asra. Kalau perjalanan malam, Isra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di waktu malam. Siapa yang Allah jalankan di waktu malam ni? Allah tak sebut Nabi. Bi'abdihi, dengan hambanya. Allah tak sebut Nabi. Sebab apa? Pangkat paling tinggi manusia di sisi Allah bila dia betul-betul bersifat hamba. Macam mana kita nak dapat pangkat tu? Ramai orang dapat pangkat Dan Sri, Datuk Sri, tapi tak ramai yang mendapat pangkat hamba Sri. Hamba Sri. Macam mana nak dapat pangkat hamba Sri? Rendah diri kepada siapa? Macam mana tu? Dia langkah dia pertama, ini proses pengabdian kepada Allah. Proses atau proses untuk dapat pangkat hamba di sisi Allah. Pertama, kenal Allah. Kalau nak tambah, ma'rifatullah yaqiniyah. Kenal Allah dengan penuh yakin. Kalau tak kenal Allah, mustahil dia akan dapat pangkat hamba. Macam mana nak kenal Allah? Macam mana cara nak kenal Allah? Pertama, melalui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kita belajar nama-nama Allah, Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian yang kedua, melalui ciptaan Allah. Gunakan akal, berfikirlah tentang kebesaran Allah. Yang ketiga, dengan kita membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, kita semakin kenal Allah dengan yakin. Bila kenal Allah dengan yakin, proses kedua, dalam bahasa Arab dia panggil ibadatun tau'iyah. Beribadah kepada Allah secara sukarela, bukan kerana dipaksa. Dia langsung tak rasa satu paksaan ataupun satu bebanan. Sukarela. Nak baca Quran bila-bila masa boleh, nak berzikir boleh, nak salat sunat boleh, nak salat witir pun tak ada masalah, sukarela. Dan proses yang ketiga, ini lebih kepada hasil lah. Bila dia kenal Allah dengan penuh yakin, dia akan beribadat dengan secara sukarela. Semua ibadat akan menjadi ringan, mudah. Dan kemuncaknya pada dia akan rasa bahagia bila dapat beribadat kepada Allah. Dan kebahagiaan itu kekal, bukan bermusim, sampai dia mati. Jadi siapa ada tiga peringkat ni, percayalah dia akan dah dapat pangkat
hamba Sri. Hamba Sri. Macam contohlah lepas Isya, kita bukan bulan Ramadan ni. Lepas Isya, sekarang ni kita solat witir 3 rakaat. Dengan seronok ke dengan rasa berat? Soalan ha? Sekarang ni kalau kita lepas Isya solat witir, solat sunat lepas Isya 2. Kemudian solat witir 3 rakaat. Kita solat dengan seronok ke ataupun rasa macam satu terpaksa pula? Dia kalau bukan sukarela, dia tak dapat yang ketiga. Dia tak akan bahagia. Macam mana rasa dia? Susah nak jawab. Mana lebih seronok? Solat witir ke makan malam tu? Biasa. Sebab tu bila kita makan malam dengan seronok, lepas tu kita rasa bahagia tak? Rasa bahagia. Tapi lepas solat witir, kalau kita solat tanpa seronok, lepas solat witir tak rasa bahagia, tak rasa puas. Betul kan? Betul. Bila kita rasa puas? Bila tak solat. Subhanallah, inilah. Sebab itu Allah gelarkan Nabi apa dah? Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya, bukan Nabi. Walaupun dia Nabi, tapi Tuhan sebut pangkat yang paling tinggi yang ada pada Nabi, hamba. Sama juga dengan Khidir, Allah sebut kedua-duanya, Musa dan pemuda itu menemui hamba. Allah tak sebut Nabi. Sebab seseorang itu boleh jadi Nabi setelah dapat pangkat abdan. Dan Nabi bila salat malam sampai bengkak kaki, apa bila ditegur oleh Aisyah, apa kata Nabi? Apa jawapan Nabi? Afala akunu Subhanallah. Tengok jawapan Nabi. Afala akunu, tak boleh ke? Akunu, aku menjadi abdan, hamba, syakura, dan syukur. Dia tak kata afala akunu nabiyan, aku nak menjadi seorang nabi yang bersyukur. Tak. Dia guna perkataan hamba. Sebab hamba adalah satu pangkat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita, macam kita imam masjid kan. Kalau orang tanya, kenapa kamu lepas solat Isya, solat lagi malam sampai bengkak kaki? Kita jawab apa? Aku nak jadi hamba yang bersyukur ke aku nak jadi imam yang bersyukur? Kita jawab apa? Kadang-kadang kita nak juga perkataan imam tu, sebab kita bangga dengan perkataan imam. Betul tak? Nabi tak bangga perkataan Nabi. Nabi bangga dengan perkataan hamba. Itu baru jadi imam. Kalau jadi PM, salat malam pula bengkak kaki. Orang tanya, kenapa? Kamu dah PM kan? Banyak buat kebaikan. Kenapa salat malam lagi? Dia jawab apa? Aku nak menjadi PM yang... dia tak akan jawab, aku nak jadi hamba yang bersyukur. Boleh? InsyaAllah, semoga Allah beri pangkat ni pada kita. Mereka berdua mendapati seorang hamba daripada hamba-hamba kami. Satu pengiktirafan daripada Allah. Apa sifat hamba ni? Atainahu. Kami telah memberinya rahmatan. Rahmat. Apa makna rahmat? Apa dia? Rahmat ni boleh kita terjemah kasih sayang, boleh kita terjemah kasih belas. Daripada perkataan rahmat lahirlah perkataan Rahman dan Rahim. Dua-dua daripada perkataan rahmat. Dan rahmat tu min indina. Allah sebut rahmat bukan sebarang rahmat, tapi dia daripada sisi kami.
Beza tak rahmat Allah dengan rahmat manusia? Beza. Bila kita kesian pada orang, bila orang buat baik pada kita, kalau orang buat jahat pada kita, boleh tak kita kesian pada dia dan sayang pada dia? Bolehkah? Tak bolehkah? Kita boleh sayang pada isteri. Yang mana ni? Yang rajin memasak, yang rajin kemas rumah. Tapi kalau isteri pemalas, kita boleh sayang tak? Tapi Allah, bila Allah bagi rahman, Allah bagi semua tak? Walaupun kepada musuh dia. Ya. Matahari, semua dapat cahaya matahari. Bulan, semua dapat cahaya bulan. Hujan, semua dapat. Walaupun dia kafir. Itu rahmat Allah. Ada sebahagian ulama' mentafsirkan rahmat di sini ialah kenabian. Sebab itulah sebahagian besar ulama' mengatakan Khidir adalah Nabi. Apa dalilnya? Salah satunya ni, Allah memberi rahmat. Saya tak tahu dalam terjemah dia terjemah apa? Kenabian ke? Kenabian. Itu sebahagian ulama' mentafsirkan Khidir adalah Nabi. Dalilnya apa dah? Allah bagi rahmat. Tapi sebahagian ulama' mengatakan kalaulah Khidir itu Nabi, Allah akan sebut terus terang. Allah tak sebut Nabi, maka kita kekalkan dia sebagai seorang hamba. Yang kedua, wa'allamnahu. Allah beri kepada Khidir dan kami ajarnya. Kami ajarnya min, dari ladunna, dari sisi kami, ilma. Ilmu. Okey. Yang pertama Allah bagi rahmat, yang kedua Allah bagi ilmu. Ilmu apa yang Allah bagi pada Khidir ni? Ilmu apa ni? Ilmu? Ilmu gaib. Ilmu iaitu rahsia dan hikmah-hikmah berlaku sesuatu perkara yang Musa tak tahu. Ilmu ni berbeza dengan ilmu yang dimiliki oleh Musa. Musa tahu apa dah? Ilmu yang Allah bagi pada Musa, bunuh budak tu adalah haram, satu dosa besar. Tapi yang Allah bagi ilmu pada Khidir, bunuh budak itu demi kebaikan, hukumnya wajib. Boleh? Tapi adakah ilmu ni Allah beri kepada semua orang selain pada Khidir ataupun kepada Khidir sahaja? Khidir saja. Siapa yang dapat ilmu hakikat kat sini? Ada tak dapat ilmu hakikat? Siapa mendakwa dia dapat ilmu hakikat kena bagi bukti. Khidir ada ilmu hakikat. Apa bukti dia? Allah sendiri sebut. Wa'allamnahu, kami ajarnya. Allah sendiri sebut. Siapa yang mendakwa dia kena bagi bukti. Bila Allah bagi? Ayat ke berapa tu? Kalau dia belajar Khidir. Khidir mana ni? Khidir mana ni? Dia mimpi. Apa bukti dia mimpi? Dan apa bukti mimpi dia adalah benar? Tak ada? Apa dia? Dia dapat tahu. Kalau tak ada bukti, semua orang boleh mendakwa. Saya boleh mendakwa. Semalam saya mimpi jumpa Musa, lepas tu jumpa Khidir duduk sebelah Musa. Kan? Semua orang boleh mendakwa. Jadi ilmu ini dia panggil apa ni? Ilmu laduni. Tahu tak apa makna laduni? Apa makna laduni? Ilmu yang ke depan. Tak, apa makna laduni? Ini antara kelebihan orang Melayu. Dah lama disebut ilmu laduni. Tapi sebenarnya laduni daripada ladunna. Kalau dari sisi kami, ladunna.
Kalau daripada sisi aku, ladunni. Ladunni. Beza na dengan ni. Kalau ilmu laduni mana ilmu dari sisi aku, iaitu daripada sisi Allah. Boleh? Beza indana sama Indana dengan bagus. Ini soalan bagus. Dia perhati tu. Tengok mana sama sisi. Tapi perkataan lain, indana dengan ladunna. Okey. Dalam bahasa Arab, kalau indana makna dia di sisi kami benda yang biasa. Benda yang biasa. Allah bagi pada bukan dia saja, kepada orang lain pun Allah bagi. Contoh rahmat, adakah Allah bagi pada Khidir sahaja? Tak, semua nama. Kalau rahmat ni makna kenabian, bukan Khidir saja Nabi. 124,000 Nabi. Mana bukan satu benda yang luar biasa. Kalau bukan luar biasa, indana. Okey? Tapi kalau benda luar biasa, apa dia? Ilmu ladunni. Maka Allah guna ladunna, bukan indana. Biasa kita dapat ilmu. Macam mana cara kita dapat ilmu? Kita semua ni belajar lagi, membaca, mendengar, datang kelas ilmu, bertanya, soal jawab, kan? Tapi Khidir dapat ilmu cara apa? Ada tak dia datang kelas? Tak. Luar biasa. Bila luar biasa, ladunna. Itu makna ilmu laduni. Tapi siapa yang dapat? Khidir sahaja. Orang lain tak ada. Nabi Muhammad dapat tak? Nabi Muhammad dapat tak ilmu laduni? Dapat tak? Bagi dalil sikit. Apa dah? Mukjizat kenabian. Allah sebut dalam surah apa ni? Sanuk fala tansa. Surah apa ni? Sanukri'uka fala tansa. Surah apa dia? Al-A'la. Betul. Apa makna dia? Kami akan baca kepada engkau. Kami akan baca kepada engkau. Kami ni siapa dia? Allah. Dan engkau ni Nabi Muhammad. Baca apa ni? Al-Quran. Maka hasilnya apa dia? Fala tansa. Engkau tidak akan lupa. Sebenarnya siapa baca Quran pada Nabi Muhammad? Allah ke Jibril? Jibril. Bukan direct daripada Allah. Bukan direct kepada Allah. Bahkan dalam surah Al-Qiyamah Tuhan kata la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Inna jama'nahu. Ini dalam surah Al-Qiyamah. Cuba terjemah. La tuharrik. Jangan engkau gerakkan lisanaka, lisan, lidah engkau. Ketika Jibril baca, belum habis Jibril baca, Nabi dah ikut baca. Maka Tuhan larang. La tuharrik. Jangan gerak lidah engkau. Lita'jala bih. Untuk kamu bersegera membaca dan mengikut Jibril. Kenapa? Inna jama'nahu. Kami akan kumpulkan Al-Quran dalam dadamu. Dan dalam ayat ni Tuhan kata kamu tak akan lupa. Kenapa Nabi ikut Jibril sebelum Jibril habis baca? Sebab Nabi takut lupa. Kenapa Nabi takut lupa? Sebab Nabi buta huruf, Nabi tak boleh baca. Nabi 100% bergantung pada pendengaran. Kalau tersilap dengar ataupun tak sempat ikut, habis.
Maka Tuhan kata, jangan gerakkan lidah. Tunggu Jibril baca habis, barulah kamu sambung. Dan aku jamin, kami akan kumpulkan Al-Quran dalam dadamu dan kamu tidak akan lupa sampai bila-bila. Ini bukan ilmu laduni melalui Jibril. Jadi yang dapat ilmu laduni sebagaimana dalam Al-Quran ialah Khidir. Selain pada itu tak ada. Kalau Nabi pun belajar melalui Jibril, bolehkah? Apa dia? Hadis kursi itu dia tak panggil ilmu laduni sebab Allah bagi melalui Jibril juga. Allah bagi melalui Jibril. Cuma ayat daripada Allah, maksud daripada Allah, bahasa tu Nabi pindahkan. Qala Rasulullah, bersabda Nabi SAW, Qala Allah Ta'ala, telah berkata Allah. Mesti ada Qala Rasulullah. Kemudian barulah Qala Allah. Itu pun tak dikira ilmu laduni. Dikira wahyu. Wahyu. Boleh? Jadi sebahagian ulama mentafsirkan ilmu ni direct daripada Allah. Ilmu apa ni? Itu ilmu tentang hakikat berlakunya sesuatu. Bukan pada zahir, pada di sebalik itu. Jadi kalau kita nak belajar, kena tahu latar belakang orang tu, belajar kat mana. Kalau dia kata saya dapat ilmu laduni, cukup. Cukup. Jangan belajar. Okey. Yang inilah yang lebihnya Khidir daripada Musa. Sehingga Allah perintah Musa, kamu kena pergi belajar dengan dia. Sebab dia ada kelebihan berbanding dengan kamu. Okey? Qala, telah berkata lahu kepadanya Musa. Okey. Telah berkata kepadanya, kepada Khidir Musa, hal attabi'uka, bolehkah attabi'uka, aku ikut engkau. Ini adab. Bila Musa dah jumpa Khidir, yang pertama apa dah? Dia minta izin. Bukan terus kata, okey, jalan, aku nak belajar dengan engkau. Tak. Dia minta izin. Boleh tak aku ikut engkau? Untuk apa ni? Agar engkau mengajar aku. Agar engkau mengajar aku. Ajar apa ni? Mimma ulimta, daripada apa yang telah engkau telah diajar. Rasyida, petunjuk. Tengok, subhanallah. Musa dengan Khidir mana lebih tinggi kedudukan? Musa. Walaupun Musa lebih tinggi, tapi bila dia nak belajar dengan orang yang lebih tahu dalam masalah yang dia tak tahu, dia merendah diri. Apa dah? Dia minta izin. Ini susah ni. Kadang-kadang kita dah tinggi, ustaz besar, nak belajar dengan anak murid kita satu ilmu yang kita tak tahu. Kita minta izin kan, kita arahkan. Hafiz, saya nak belajar dengan awak, datang rumah saya. Itu tak beradab. Walaupun saya ustaz, bila nak belajar daripada orang lebih bawah, kena beradab. Itu dipanggil adab, menghormati guru. Walaupun guru tu taraf dia, kedudukan lebih rendah. Beradab. Salah satu ilmu tu berkat ialah beradab dengan guru. Sekarang kita tengok ada adab belajar dah, tak tahu macam dah pupus, kan? Tak beradab dengan guru. Kadang-kadang guru bercakap, dia bercakap
Kadang-kadang berjidal dengan guru. Kadang-kadang guru bercakap, dia bersembang kat belakang. Bukan kelas ni lah, kelas lain. Kadang-kadang ustaz nak mengajar, dia tidur kan. Tak ada. Sebab tu lepas habis kitab, lepas setahun, tanya apa belajar, tak boleh jawab. Mungkin tak berkat. Wallahualam. Kadang-kadang nak keluar pun, dia tak minta izin. Bila nak keluar, kena minta izin. Boleh. Setuju tak? Ha? Itu adab tu. Bahkan Nabi kata, kalau kita ada hal yang terdesak, kita nak keluar di separuh kelas, kita minta izin, bagi salam, kita balik. Maka Nabi kata, kita akan tetap dapat pahala duduk dalam majlis ilmu sepanjang sampai habis, walaupun kita tak ada. Itu kelebihan beradab. Tapi kalau keluar macam tu je, satu tak beradab, yang kedua tak dapat pahala. Ilmu dah tak dapat dah. Rugi. Boleh? Boleh ke? Jangan minggu depan tak datang. Ha? Jadi Musa walaupun lebih tinggi, dia kata, boleh tak aku ikut engkau? Dia tak kata, aku Nabi Musa, jadi aku diarahkan untuk belajar dengan engkau. Engkau kena ajar aku. Tak ada. Okey. Dan sebagai seorang guru, bila orang minta nak belajar, sepatut dia seronok ke ataupun dia rasa berat untuk mengajar? Seronok. Kenapa guru sepatut seronok bila ada orang nak belajar? Ha? Dapat pahala. Ada benda lebih besar daripada itu lagi. Ha? Ada lebih besar daripada itu lagi. Nabi kata bila mati anak Adam, terputus amalannya. Kecuali 3. Salah satunya apa dah? Ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang dimanfaatkan. Bukan setakat dapat pahala ni. Bila dia mati, ilmu dia akan, pahala dia akan bersambung. Sampai bila ni? Sampai anak murid dia, cucu dia, cicit, semua. Kadang-kadang, tengok. Orang yang paling banyak pahala, antara Abu Hurairah dengan Khalid ibn Walid. Siapa dia yang paling banyak pahala? Orang yang banyak harta ke yang banyak ilmu? Banyak ilmu. Antara dua nama ni, siapa yang paling kerap disebut namanya? Subhanallah. Abu Hurairah kita tahu kan, sahabat yang miskin. Dan dia sempat bersama Nabi 5 tahun sahaja. Sahabat lain lagi lama. Tapi yang paling kerap disebut nama ialah Abu Hurairah. Sebab apa? Sebab dia ada ilmu. Dia harta tak ada. Dia antara sahabat yang termiskin. Boleh? Jadi orang yang ada ilmu, bila orang nak minta belajar ke, nak tanya soalan ke, kita tahu. Kena seronok. Sebab ini peluang untuk dapat ilmu, dapat pahala satu. Yang kedua, pahala yang berkekalan. Boleh? InsyaAllah. Okey. Qal telah berkata, innaka, sesungguhnya engkau, kata Khidir, bila Musa minta izin untuk belajar, apa respon Khidir? Sesungguhnya engkau lan tastati', sekali-kali tidak mampu. Mampu apa ni? Bersabar. Tidak mampu bersama aku untuk bersabar. Tengok. Khidir tahu Musa tak boleh sabar. Dari mana Khidir tahu? Dari? Sebab Khidir tahu ilmu yang dia nak ajar ni ilmu hakikat, ilmu ghaib yang Musa tak boleh nak terima. Bukan Musa je, kita lagi tak boleh nak terima. Yang Musa tahu hukum bunuh budak haram. Tiba-tiba dia nak ajar ilmu apa dah? Ada ketika boleh bunuh. Jadi Khidir dah dapat agak dah. Macam mana kamu nak belajar sedangkan kamu tak mampu? Sabar. Dan di sini juga dan beritahu syarat paling penting untuk belajar apa dah? Sabar. Sabar, kena rajin pergi kelas. Kenapa lagi? Rajin bertanya, rajin mengulang kaji.
rajin mencatat, semua tu perlu pada kesabaran. Rajin bawa buku, rajin bawa pen. Kalau tak sabar, kadang-kadang bawa pen pun malas, tak sabar, memang tak dapat ilmu. Ha? Bawa handphone. Oh, ada tulis. Okey, tak apa, insya-Allah. Okey. Kemudian Khidir beritahu, kenapa dia tahu Musa tak boleh sabar. Wa kaifa tasbiru, dan kaifa pada? Kaifa bagaimana? Tasbiru, engkau boleh sabar. Macam mana kamu boleh sabar? Ala, ke atas, ma lam tuhit, apa yang tuhit, kamu meliputi, bihi, dengannya, khubra. Khubra daripada khabar, berita. Apa maksud dia? Macam mana kamu boleh sabar atas perkara yang kamu tak tahu cerita yang sebenar? Cerita bunuh budak kan, cerita di sebalik itu kamu tak tahu. Macam mana kamu boleh sabar? Sebab tu dia kata kamu tak boleh sabar. Boleh? Bila Khidir cakap macam tu kepada Musa, Musa ni dia nak belajar. Kehendak nak belajar tu sampai tahap dia berjanji. Dia buat aku janji. Apa aku janji dia? Qal, dia berkata, satajiduni, engkau akan dapati aku. Satajiduni ni berapa perkataan tu? Engkau akan dapati, yakni aku. Insya-Allah. Apa makna insya-Allah? Sekiranya dikehendaki Allah. Engkau akan dapati aku sekiranya dikehendaki Allah sabiran, seorang yang sabiran, sabar. Satu janji dia. Tapi Musa tak berbangga dengan kelebihan dia sebagai seorang nabi. Apa dalil? Dia tetap ikatkan kemampuan dia bersabar dengan insya-Allah. Jadi sahabat Musa pun dia ikatkan, dia tak yakin dengan kelebihan dia. Dia kata kalau Allah kehendaki aku boleh sabar. Boleh? Jadi kita bila nak bercakap sebutlah, datang kelas tak malam ni? Datang. Saya tak pernah miss. Itu lebih pada Musa lah tu. Okey. Wala a'si, janji kedua Musa. Dan tidak aku ingkar. Aksi ini maksiat. Ingkar laka, bagi engkau ataupun kepada engkau, amra, apa-apa perkara. Di sini syarat nak belajar apa dia? Pertama sabar, yang kedua apa dah? Apa saja yang diarahkan oleh guru jangan bantah, jangan melawan. Boleh? Sebab kita nak belajar dengan dia, bila dia arah, dengarlah. Kalau kita nak lawan dia, jangan belajar dengan dia, ajar dia. Perkataan insya-Allah ni juga disebut oleh Nabi Ismail AS. Bila Allah perintah Ibrahim sembelih anaknya, apa kata Ibrahim kepada anaknya? Inni ara fil manam an azbahuka. Aku bermimpi bahawa aku sembelih engkau. Fanzur maza tara.
Fikirlah, apa pandangan engkau? Apa jawab anak dia? Dia kata, qala ya abati if'al. If'al ma tu'mar. Surah As-Saffat. Kalau tak silap surah As-Saffat ayat 102. Ayat 102. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Subhanallah, tengok seorang nabi tapi umurnya masih mentah kan, masih remaja lagi. Bila dia arahkan untuk disembelih, apa dia jawab? If'al ma tu'mar. Lakukan apa saja yang kamu diperintah. Dia tahu Ibrahim bukan sengaja nak sembelih, tapi itu perintah Allah. Kemudian dia berjanji, satajiduni. Dia kata pada bapa dia Ibrahim, sama dengan ayat ni, mana tadi? Satajiduni. Engkau akan mendapati aku, insya-Allah, minas sabirin, daripada orang-orang yang sabar. Yalah, nak disembelih kena sabar tak? Nak disembelih kena sabar tak? Kata payah sabar. Nak bangun subuh pun kena sabar. Ini nak disembelih ni. Tapi dia tak yakin dengan kekuatan dia boleh sabar. Maka dia sebut, dia ikatkan dengan insya-Allah. Jadi bila nak cakap apa-apa, sebutlah insya-Allah. Okey. Qal. Sekarang Musa berjanji kepada Khidir. Berapa janji dia? 2. 1, dia akan sabar. Yang kedua, dia tak akan bantah apa-apa. Susah tu. Kadang-kadang guru cakap benda yang kita tak setuju. Boleh tahan tak? Maka Khidir pun bagi syarat. Qal, telah berkata dia, iaitu Khidir, fa in ittaba'tani, maka sekiranya ittaba'tani, engkau ikut aku. Okey, kalau kamu nak ikut, apa syarat dia? Syarat dia mudah je. Fala tas'alni, maka jangan kamu bertanya aku an syai'in, tentang syai'in. Apa dia? Apa-apa saja. Apa-apa sahaja. Sampai bila ni? Jangan tanya. Hatta sehingga uhdisa, aku menceritakan laka, kepada engkau, minhu, darinya. Dari apa ni? Dari apa ni? Dari apa-apa ni? Daripada sesuatu. Sehinggalah aku cerita dari sesuatu itu zikra. Zikra kisahnya ataupun sebabnya. Boleh? Jadi Khidir bagi berapa syarat ni kepada Musa? Satu je. Apa dia? Aku buat apa-apa jangan tanya. Boleh tak guru memberi syarat kepada pelajarnya? Boleh tak? Guru ada hak tak? Apa dalil? Jadi boleh tak saya bagi syarat pada pelajar semua? Boleh? Kalau tak boleh, kita batalkan perjanjian. Ini hak guru ni, hak guru. Sebab pelajar nak ilmu daripada dia, guru ada hak untuk bagi syarat. Boleh? Syarat ni nampak mudah je, jangan tanya.
Tapi kalau benda yang memang kita tak setuju, bercanggah dengan hukum syarak, kita tak boleh sabar. Nanti terbukti ya, Musa memang tak sabar. Fantalaqa. Lalu kedua-duanya berjalan. Berapa orang berjalan ni? Dua. Apa tanda dua? Alif. Alif kan? Sebenarnya berapa orang semua yang ada ni? Ha? Berapa orang semua? 3. Siapa dia? Musa, Khidir, Yusha. Tapi di sini fantalaqa 2 orang. Kemana pergi Yusha? Kalau ramai dalam masyarakat apa dah? Kalau 3 apa dah? Fantalaqu. Waw alif. Waw alif ni menunjukkan ramai. Tapi kenapa 2 orang? Kemana Yusha? Kalau orang tanya, macam mana kita nak jawab? Kena nak jawab? Ha? Tak penting. Mana tahu tak penting? Kita kena beradab dengan Al-Quran. Bila Al-Quran tak sebut, jangan kita mencari. Sekarang cerita fokus pada Musa dan Khidir. Yusha tak ada kaitan dah. Jadi Yusha dekat mana? Jangan tanya saya. Saya tak tahu. Kalau ikut logiknya, Yusha naik sekali lah, berjalan sekali lah, ikut logiknya. Tapi ada dalil tak? Dia jalan sekali, tak ada. Ada dalil tak? Dia ditinggalkan, pun tak ada juga. Wallahualam. Jadi Allah tak cerita, kita diam. Itu beradab dengan Al-Quran. Jangan buat kajian, ha? Kemana pergi Yusha? Okey, keduanya berjalan. Hatta iza rakiba. Apabila rakiba. 2 orang juga, kedua-duanya menaiki. Menaiki apa? Fis safina. Dalam safina, kapal. Kenapa dia naik kapal ni? Sebab dia berjalan tepi laut, kan? Daripada cerita dengan pembantu dia berjalan tepi laut je. Jadi apa kenderaan di tepi laut? Kapal lah. Kapal dah ada tak masa tu? Ada. Mereka menaiki kapal. Bila naik je, kharaqaha. Dia menebuknya. Siapa yang tebuk? Seorang kedua. Seorang kedua tebuk ni. Seorang, mana tahu seorang? Oh, ini tengok terjemahan saya. Tak, sebelum saya tulis apa dia? Mana tahu yang menebuk tu seorang je. Khidir seorang, Musa tak? Kalau 2 orang? Betul lah, dia naik 2. Mungkin 2 dah tebuk. Apa dia? Itu bukan dalil. Dia kalau 2 orang apa dah? Ada alif kan? Kalau 2 orang macam ni. Kharaqa. Baru 2 orang. Itu bahasa Arab. Bila tak ada alif, seorang. Siapa yang tebuk? Dia lah. Dia pun tebuk. Dalam tafsir dia kata, dia tarik satu papan dan air pun masuk. Kalau kita tengok, kapal ni nanti dia akan beritahu kepada orang miskin. Kemudian dia bagi naik percuma kepada Musa dan Khidir. Dalam naik percuma, tebuk kapal pula. Musa marah ke tak? Macam kita naik dengan kawan kita, naik taksi. Kemudian tuan taksi tu kata, saya bagi free je. Bila dia cakap bagi free, kawan kita pecahkan cermin. Kita nak diam ke nak tegur? Tadi dah syarat kan? Jangan tanya. Susah tu, sukar. Qala dia berkata,
Musa berkata, Musa tegur, akharaqtaha, ni adakah? Siapa belajar bahasa Arab? Kalau kharaqa dia tebuk. Kalau kharaqta apa dia? Tak ada siapa belajar bahasa Arab sini. Nanti lepas Isya tahu siapa belajar bahasa Arab. Engkau, tadi engkau. Adakah patut engkau menebuknya? Litughriqa, yang mengakibatkan tughriqa, engkau, tughriqa ni menenggelamkan, ahlaha. Ahla apa dia? Penumpang kapal tu. Tengok Musa tegur ni sebab apa? Kenapa Musa tegur? Adakah Musa ada kepentingan? Kalau kita naik kapal, kemudian kawan kita pecahkan kapal sampai bocor, kita kata apa? Kenapa tebuk kapal? Habis lemaslah kita. Itu kepentingan. Musa kata apa? Habis mengakibatkan siapa yang lemas. Bukan aku. Bukan masalah aku ni. Ini masalah orang lain. Faham tak? Itu adab. Jangan pentingkan diri. Habislah kita. Kita tak fikir orang. Menyebabkan penumpang kapal itu lemas. Laqad ji'ta. Musa lagi marah ni. Pasti sesungguhnya taukid ni. Sesungguhnya ji'ta. Ji'ta ni daripada ja'a. Apa makna ja'a? Datang. Kalau ji'ta, engkau mendatangkan. Pasti sesungguhnya engkau telah mendatangkan. Syai'an, sesuatu, imra, yang besar. Imra sesuatu yang besar. Besar dan macam mungkar lah. Naik kapal orang, kemudian percuma pula, kemudian pecahkan pula. Yang mengakibatkan penghuni kapal itu boleh lemas, tapi tak lemas lah. Okey. Bila Musa tegur, tadi dia janjikan. Apa janji dia? Jangan tanya. Tapi ditanya juga. Maka kata Khidir, dia berkata, alam aqul laka, bukankah nak kata apa ni? Bukankah aku dah cakap? Apa dah? Cakap apa ni? Innaka, sesungguhnya engkau, lan tastati'. Apa yang Khidir cakap awal-awal lagi bila Musa nak ikut dia? Innaka lan tastati' ma'iya as-sabra. Kamu tak mampu bersabar. Musa kata apa? Tak apa, insya-Allah boleh sabar. Bila Musa bantah je, Khidir ulang balik apa yang dia janji tadi. Kan aku dah cakap, kamu lan tastati', tidak sekali-kali mampu bersabar ma'ya bersamaku. Okey. Kenapa Musa tak sabar?
Sedangkan dia seorang Nabi. Sebab tu orang yang paling sabar ialah Nabi lah. Orang yang paling tinggi darjah dia para Nabi. Orang yang paling banyak ujian para Nabi. Orang yang paling tinggi kesabaran para Nabi. Tapi kenapa Musa tak sabar? Apatah lagi dia dah janji ni, dia akan sabar. Dia mungkin pula janji. Pasal apa? Apa dia? Sebab satu perkara ni adalah perbuatan mungkar. Pecah kapal orang. Mungkar tak? Mungkar. Jadi seorang Nabi, hati seorang Nabi tak boleh tengok benda mungkar. Yang kedua, akibatnya apa dia? Menyebabkan boleh membawa kematian. Dan bukan seorang ni. Jadi membawa kepada kematian mungkin ramai. Maka ketika itu Musa lupa pada janji dia. Sebenarnya itu bukan kelemahan ni, tapi sebenarnya itu kekuatan. Sebab terlalu prihatin kepada orang, maka dia terlupa pada janji dia. Boleh? Kalau Musa tak sabar, tengok ni, kalau kita kata apa? Boleh sabar tak? Kita lagi tak boleh sabar. Okey. Bolehkah? Apa pengajaran setakat ni? Apa pengajaran dia? Oh, sabar je. Tak apalah, saya sabar je. Sebab pengajaran terlalu ringkas, patah je. Sebenarnya kisah ni nanti kita habis, dia ada tiga kisah kan. Lepas ni bunuh budak, lagi teruk. Lagi Musa tak boleh sabar. Sebab apa? Melibatkan kematian dan kanak-kanak kecil yang tak berdosa. Lagi tak boleh sabar. Satu pengajaran yang paling besar ialah dalam tiga-tiga cerita ni, Allah simpulkan dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Sebenarnya Allah nak beritahu, poinnya di situ. Surah Al-Baqarah ayat 216. Jumpa? Tuan kata apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qital. Telah diwajibkan ke atas kamu qital. Apa makna qital? Peperangan. Wa huwa kurhun lakum. Peperangan tu kurhun. Makruh. Kamu tak suka. Siapa suka berperang? Kalau berperang mesti cedera, mesti kehilangan sesuatu dan kemuncaknya mati. Tak ada siapa suka. Tapi kutiba, diwajibkan. Maka Allah kata, wa asa an takrahu syai'an. Moga-moga yang kamu benci sesuatu tu dia adalah baik. Peperangan tu kita benci, tapi sebenarnya baik tak untuk kita? Baik tak? Apa kebaikan peperangan? Kita dok benci, tak suka kan peperangan yang berlaku di Palestin, di Syria tak habis-habiskan berpuluh tahun. Kita tak suka, tapi Tuhan kata yang kita benci itu baik. Apa kebaikan peperangan? Apa dia? Mati syahid. Kalau tak mati syahid, apa kebaikan? Ha? Jadi sekarang kita rasa kita lebih bernasib baik ke orang di Syria lebih bernasib baik? Orang di? Betul ke? Kadang-kadang kita rasa kita lebih bernasib baik. Tapi Tuhan kata apa? Yang kita benci itu baik.
Kemudian wa asa an tuhibbu, yang kamu suka pula tak baik. Kita suka pada aman, damai, tapi sebenarnya tak baik. Betul tak? Kalau tak berlaku peperangan di zaman Rasulullah, kita Islam ke tak? Kita Islam ke tak? Tak ada. Mati macam tu je. Kalau tak ada peperangan, Nabi pula tak berperang, sahabat pun pakai serah diri je. Islam mati setakat tu dah tak sampai pada kita. Nikmat yang paling besar, Islam sampai pada kita sebab ada peperangan. Jadi, 3 kisah ni sebenarnya Allah nak simpulkan. Yang Khidir pecah kapal tu, Musa suka ke tak? Musa suka ke tak? Tak suka. Tapi sebenarnya baik tak? Baik. Maka janganlah tak suka pada benda yang kita tak suka. Faham tak? Jangan tak suka pada benda yang kita tak suka. Sebab bukan semua yang kita tak suka tak baik untuk kita. Susah tu. Panas, kita tak suka kan? Kita rasa, kenapa panas? Tak, kadang-kadang panas tu baik untuk kita. Supaya kita rasa susah dan supaya kita cari Tuhan. Macam mana dia pada masa nanti? Kita terfikir, kita merenung. Betul tak? Dan sebaliknya, hendaklah kita tak suka pada benda yang kita suka. Boleh? Contoh apa dah? Sehat. Sehat kita suka tak? Kita kadang-kadang kena tak suka dengan sehat tu. Sebab apa? Sebab sehatlah kita tidur sedap sampai tak bangun subuh. Betul tak? Ramai tak bangun subuh sebab apa? Sebab sehat. Kalau dia tak sehat, dia tak boleh tidur, dia datang. Ataupun paling kurang dia bangun awal. Jadi banyak benda yang kita tak suka sebenarnya baik untuk kita. Dan yang kita suka sebenarnya Allah nak bagi tahu itulah. Allah nak ajar Musa dan kepada kita semua, bukan semua yang kamu tak suka tak baik, jangan. Sebab tu jangan tanya sehingga aku bagi tahu. Boleh kah? Itu baru satu tu. Dan di hujung ayat Tuhan kata apa? Kenapa kita tak boleh suka benda yang kita benci? Kenapa kita tak boleh suka benda yang kita suka? Dan tak boleh tak suka pada benda yang tak suka? Kenapa? Di hujung ayat tu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu. Kamu tak tahu apa-apa. Bila kamu tak tahu, serah pada Allah. Kadang-kadang Allah bagi sakit kan. Siapa tak tahu? Saya pergi Kedah tu, saya jumpa ada satu saudara saya, bapa dia ada pencen, accident motor. Tulang punggung ni operate kena buang, tak ada tulang lah. Duduk 5 bulan di hospital, masih di hospital di Al-Usta Kedah. Kemudian kulit dia akan buat operate pula, nak koyak kulit paha ni, nak tampal kat punggung yang dah tak ada isi tu. Kemudian isteri dia duduk tunggu, duduk rawat dia tu, duduk jaga di hospital, meninggal pula 2-3 hari lepas. Jadi saya terfikir apa hikmahnya. Dalam keluarga tak adalah senang. Tapi ditimpa apa? Orang Melayu kata apa? Sudah jatuh ditimpa, tak boleh pakai hadis tu. Sudah jatuh ditimpa tangga. Kita dengar hadis tu lagi rasa sedih kan. Tapi bila saya ingat ayat ni, pasti itu terbaik untuk dia. Bapa duduk hospital, siapa anak dia yang kerja PJ di Petaling Jaya terpaksa berhenti kerja jaga bapa di hospital. Berhenti kerja. Sekarang tak ada kerja. Kemudian mak pula meninggal. Pasti ada kebaikan. Allah nak ajar kita melalui kisah ni. Bukan semua yang kita tak suka tak baik. Tapi itulah yang terbaik untuk kita. Nak terima tu bukan senang. Nak terima tu bukan senang. Tengoklah Musa ni. Walaupun dah berjanji untuk sabar, tapi tak boleh sabar. Okey, kisah kedua kita sambung minggu depan. Boleh? Boleh. Dia belajar kena sabar. Semoga hidup kita
Yang mana ni? Dan yastati apa? Aduh, itu lam lah. Lepas tu lam apa wala. Macam mana nak beza? Semua tu larangan kan? Nak beza tu dia kena masuk kelas lepas Isya. Dia kalau jawab sekarang dia susah nak faham. Dia ada lam makna jangan, ada lam makna tidak, ada lam makna tidak di masa yang lepas, lam yalid, tidak di masa yang lepas. Ada lan makna dia tidak akan datang. Semua beza tu. Semua beza. InsyaAllah tunggulah selepas Isya. Tak, dia nak tinggal separuh jalan ke sampai habis, Separuh bagi tahu minta izin pada guru, angkat tangan. Saya ada hal terdesak. Kemudian bila keluar bagi salam. Assalamualaikum. Ada hadis, Dia akan terus dapat pahala sampai habis kelas, tapi ilmu tak dapat lah. Tapi jangan buat tiap-tiap minggu macam tu. Itu datang separuh balik, Okey. Adab majlis ilmu juga kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.